Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, kita akan belajar bab 9 iaitu haba dan berfokuskan kepada 9.4 hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Kita lihat dahulu standard pembelajaran. 9.4.1 menyatakan permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. 9.4.2 menyatakan permukaan yang gelap dan kusam merupakan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. 9.4.3 menerangkan konsep haba dalam kehidupan harian. Keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung pada jenis dan warna permukaannya. Konsep yang sangat penting yang perlu pelajar tahu ialah apabila suatu objek menyerap haba, suhunya akan meningkat. Manakala apabila suatu objek membebaskan haba, suhunya akan menurun. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Apabila kita bincangkan warna gelap, bukan semestinya warna hitam sahaja yang berwarna gelap. Ianya boleh jadi biru gelap, hijau gelap, merah gelap dan sebagainya. Begitu juga dengan warna cerah. Tidak semestinya warna putih sahaja dianggap warna cerah. Ianya termasuk warna krim cerah, kuning cerah dan lain-lain lagi. Sekarang pelajar lihat konsep penyerapan haba. Sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Maksudnya ialah apabila suatu objek itu mendapat haba dari luar. Anak panah ini menunjukkan haba yang datang dari luar dan diserap oleh objek ini. Jadi bila haba datang dari luar, maka kita akan terangkan tentang penyerapan haba. Bermakna, bagaimanakah objek ini menyerap haba, sama ada lebih baik ataupun kurang. Seterusnya kita lihat konsep pembebasan haba. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Perkataan lebih baik bermaksud bukanlah permukaan yang cerah dan berkilat tidak membebaskan haba. Ia tetap membebaskan haba tetapi kurang baik berbanding permukaan yang gelap dan kusam. Untuk membincangkan konsep pembebasan haba, ianya bermaksud haba itu datang dari dalam objek, iaitu objek ini memang sedia panas. Dan haba terbebas atau dibebaskan dari dalam objek. Bila haba dari dalam, maka kita akan terangkan tentang pembebasan haba. Contohnya, air Milo panas diisi ke dalam kedua-dua mak, yang mana satu akan lebih cepat sejuk. Jadi cikgu ada dua mak, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Kedua-duanya dimasukkan air Milo panas yang sama suhunya. Jadi, kita akan lihat air Milo panas di dalam mak hitam akan lebih cepat sejuk kerana permukaan yang gelap dan kusam merupakan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan cerah dan berkilat. Bila haba hilang ke persekitaran, maka air Milo akan sejuk sebab berlaku penurunan suhu. Sekarang, cikgu ingin bertanya kepada pelajar-pelajar, mengapakah tangki minyak dicat dengan warna cerah seperti putih ataupun perak? Ini adalah kerana warna cerah tidak menyerap haba yang banyak. Jadi, penyejatan minyak dapat dikurangkan. Kita boleh mengelakkan minyak atau cecair bertukar kepada gas. Lori minyak membawa minyak petrol iaitu bahan yang mudah terbakar. Badan lori diperbuat daripada logam, maka ia adalah konduktor haba dan ia boleh menyerap haba
melalui sinaran cahaya matahari. Keseluruhan badan lori akan panas sebab haba mengalir melalui kondaksi, iaitu medium pepejal. Bila dicat warna cerah, badan lori kurang menyerap haba dan boleh mengelakkan kebakaran. Ini kerana apabila lori menyerap haba, maka suhunya akan meningkat. Sekarang cikgu kongsikan mnemonik penyerapan dan pembebasan haba. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh hafal selepas ini. Mnemoniknya ialah gerak khas, semalam best, hari ni lagi best. Gerak ialah gelap, khas ialah kusam, semalam serap, best bebas, hari ini haba, lagi lebih, best baik. Maksudnya, permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Pelajar boleh lihat di sini lagi sekali, bila cikgu bulatkan bermakna permukaan gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik berbanding permukaan yang cerah dan berkilat. Sekarang kita lihat eksperimen 9.2, iaitu mengkaji objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih. Pernyataan masalah, adakah objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih? Hipotesisnya ialah objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih. Eksperimen yang pertama ialah penyerap haba yang baik. Pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan jarak dari sumber haba. Pemboleh ubah dimanipulasi warna permukaan. Pemboleh ubah bergerak balas kenaikan suhu. Bahan yang diperlukan ialah cat hitam dan cat putih, radas, penunuh bansen, termometer, tin susu kosong, plat besi, kasa dawai, tungku kaki 3 dan bongkah kayu. Sekarang kita lihat prosedur. Sediakan 2 tin susu kosong yang masing-masing dicat dengan cat putih dan cat hitam. Kemudian labelkan tin sebagai J dan K. Pelajar boleh lihat tin J ini ialah tin susu bercat putih, manakala tin K ialah tin susu bercat hitam. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah dengan meletakkan kedua-dua tin serapat yang mungkin dengan penunuh bansen. Jarak di antara kedua-dua tin ke penunuh bansen adalah sama. Rekodkan suhu awal udara di dalam setiap tin dan nyalakan penunuh bansen. Perhatikan dan rekodkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Kita akan lihat pemerhatian sekarang. Bagi tin J, iaitu tin susu bercat putih, suhu awalnya ialah 30 darjah Celsius. Begitu juga dengan tin K, iaitu tin yang dicat hitam. Suhu awalnya juga ialah 30 darjah Celsius. Selepas 10 minit, kita rekodkan bacaan suhu dan didapati tin J suhunya 35 darjah Celsius, manakala tin K ialah 45 darjah Celsius. Kita boleh lihat kenaikan suhu sebanyak 5 darjah Celsius di tin J, manakala kenaikan suhu 15 darjah Celsius di tin K. Jadi yang mana satu yang menyerap haba lebih banyak? Cuba pelajar fikirkan. Kenaikan suhu lebih banyak di tin K kerana permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Eksperimen yang kedua ialah pembebas haba yang baik. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan isi padu air panas. Pemboleh ubah dimanipulasi warna permukaan dan pemboleh ubah bergerak balas penurunan suhu. Bahan yang kita perlukan ialah cat hitam, cat putih dan air panas. Manakala radas pula, termometer, tin susu kosong, plat besi dan bongkah kayu. Prosedur eksperimen. Sediakan 2 tin susu kosong yang masing-masing dicat dengan cat putih dan cat hitam. Kemudian,
Labelkan tin sebagai J dan K. Isi air panas ke dalam kedua-dua tin seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Rekodkan suhu awal air di dalam setiap tin. Perhatikan dan rekodkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Ini adalah rajah eksperimen. Sekarang kita akan lihat pemerhatian eksperimen. Bagi tin J iaitu tin susu bercat putih, suhu awalnya ialah 80 darjah Celsius. Begitu juga dengan tin K iaitu tin susu bercat hitam, 80 darjah Celsius. Selepas 10 minit, kita rekodkan bacaan suhunya iaitu untuk tin J, suhu akhir 70 darjah Celsius, manakala tin K 60 darjah Celsius. Didapati, penurunan suhu sebanyak 10 darjah Celsius dalam tin J dan 20 darjah Celsius di dalam tin K. Pelajar boleh lihat yang mana satu yang membebaskan haba lebih banyak. Kesimpulannya, penurunan suhu lebih banyak di tin K kerana permukaan yang gelap dan kusam merupakan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Sekarang kita akan belajar aplikasi dalam kehidupan harian. Contoh yang pertama, kuali berwarna hitam digunakan supaya haba dapat diserap dengan lebih cepat dan mempercepatkan proses memasak. Jadi pastikan pelajar-pelajar di rumah menggunakan kuali yang berwarna hitam kerana ia menyerap haba lebih cepat. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Teko berwarna cerah dan berkilat digunakan supaya kurang haba dibebaskan dan air di dalam teko kekal panas lebih lama. Permukaan yang cerah dan berkilat merupakan pembebas haba yang lemah berbanding permukaan yang gelap dan kusam. Sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Yang manakah kereta lebih panas? Ya, kereta berwarna hitam. Ini kerana kereta berwarna hitam dan tempat duduk yang hitam keseluruhannya menyerap lebih banyak haba berbanding kereta cerah dan berkilat ketika berada di bawah matahari. Situasinya ialah kedua-dua kereta ini diparkir di bawah cahaya matahari di tempat yang sama. Satu kereta gelap dan kusam, satu lagi kereta cerah dan berkilat. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Contoh yang keempat. Rumah yang dicat putih atau warna cerah akan menyerap kurang haba berbanding rumah yang dicat dengan warna yang gelap. Jadi kita kurang berasa panas apabila berada di dalam rumah yang dicat putih atau cerah. Permukaan yang cerah dan berkilat merupakan penyerap haba yang lemah berbanding permukaan yang gelap dan kusam. Jadi pelajar-pelajar ingat, sekiranya ingin mengecat rumah, catlah rumah dengan warna-warna yang cerah. Baju berwarna putih adalah penyerap haba yang lemah. Jadi kita berasa lebih sejuk dalam keadaan cuaca panas. Warna putih juga adalah pemantul haba yang baik. Di dalam cuaca yang panas, pelajar boleh memilih pakaian yang putih. Okey, so pelajar-pelajar akan pakai pakaian yang putih. Kerana apa? Kerana baju putih adalah penyerap haba yang lemah dan warna putih juga adalah pemantul haba yang baik. Jadi, tidak banyak haba daripada matahari diserap masuk ke dalam pakaian yang berwarna putih jika dibandingkan dengan pakaian yang berwarna hitam kerana warna hitam adalah penyerap haba yang baik. Sekarang kita akan lihat konsep haba dalam kehidupan harian. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk menjimatkan tenaga elektrik di dalam rumah? Baiklah, pelajar mesti memilih warna cat rumah yang sesuai untuk kurangkan penyerapan haba. Apakah warna yang sesuai? Ya, warna-warna cerah. Tetapi jika cat rumah dengan warna gelap, maka ia akan menyerap banyak haba dan rumah akan lebih panas. Jadi kita perlukan tenaga elektrik yang banyak untuk menyejukkan rumah. Kita terpaksa pasang aircon dan juga kipas
mungkin pada sepanjang masa. Warna yang cerah juga adalah pemantul haba yang baik. Jadi, haba kurang diserap ke dalam rumah. Rumah akan jadi lebih sejuk dan kuranglah penggunaan kipas dan juga aircon, maka dapat mengurangkan tenaga elektrik. Sekarang kita akan bincangkan konsep bangunan hijau. Apakah yang pelajar faham tentang konsep bangunan hijau? Adakah bangunan yang dicat hijau? Sebenarnya, konsep bangunan hijau ialah idea yang dijana untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan. Kita lihat ciri-ciri bangunan hijau. Yang pertama, mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua, mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Peredaran udara yang baik juga adalah penting. Ini kerana kita tidak perlu selalu menggunakan aircon ataupun kipas kerana udara boleh masuk melalui tingkap yang ada. Jadi kita boleh menjimatkan tenaga elektrik. Pencahayaan yang baik juga adalah penting bagi rumah kita dan juga bangunan. Ini kerana jika pencahayaan yang tidak baik, kita terpaksa memasang lampu, walaupun pada waktu siang. Dan yang terakhir ialah penggunaan bahan-bahan kita semula. Ini merupakan contoh konsep rumah hijau yang telah dibina. Kita lihat, panel suria menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui daripada matahari untuk menjana elektrik. Yang kedua, tingkap yang banyak supaya cahaya matahari dan udara segar boleh masuk. Yang ketiga, menggunakan persekitaran semula jadi untuk membantu mengekalkan rumah dingin dan pokok juga membekalkan oksigen untuk pernafasan. Cikgu harap video ini boleh membantu pelajar untuk memahami topik ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.